Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan selamat petang kepada semua penonton Rasa Sayang. Alhamdulillah, seperti biasa kita bertemu di hari petang Jumaat bersama-sama dengan Rasa Sayang untuk kita mengambil inspirasi daripada tetamu-tetamu Rasa Sayang. Dan kali ini kita Rasa Sayang bersiaran dengan mood cuti sekolah, terutamanya bagi ibu bapa yang ada anak-anak yang bersekolah. Dan pastinya minggu ini adalah minggu yang memerlukan perancangan daripada semua ibu bapa untuk menyusun masa cuti agar dapat memanfaatkan masa sebaiknya bersama dengan anak-anak. Mungkin ada yang balik kampung ataupun pergi ke tempat perangginan ataupun tempat rekreasi. Jadi di mana sahaja kita berada ataupun di mana sahaja cuti kita diluangkan, pastikan keselamatan diri kita dan juga anak-anak kita terjaga. Dan antara tempat yang saya nak cadangkan kepada semua penonton Rasa Sayang ataupun ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang sedang bercuti ni, boleh bawa anak-anak untuk ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang sedang berlangsung sekarang sehingga 12 Jun ni, daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di PWTC Kuala Lumpur. Apa yang menariknya di Pesta Buku ni adalah kita boleh beli buku dengan harga yang murah dan juga mungkin kita boleh jumpa penulis-penulis buku yang kita minat ataupun kita boleh menambah kenalan dengan berjumpa dengan rakan-rakan yang mempunyai minat yang sama. Okey, bila kita bercakap tentang minat ni, mungkin kita ada kaitan dengan topik kita hari ini. Jadi menemani saya hari ini seorang suri rumah juga usahawan tudung sendiri, iaitu founder by Nadia Rusli. Saya mempersilakan Puan Nadia Rusli. Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Kak Okay. Ayu? Alhamdulillah Kak sihat. Petang ni Nadia masih batuk-batuk ke? Sikit Alhamdulillah dah semakin baiklah. Okay, Alhamdulillah. Baru musim demam kan? Sebab musim panas, kejap hujan. Betul. Kan. Kami sangat berbesar hatilah sebab Nadia sudi bersama-sama dengan Rasa Sayang hari ini. Terima kasih atas jemputan. Sebelum kita masuk pada topik kita kan, sebenarnya saya tertarik nak tahu macam mana boleh tercetusnya idea Nadia untuk menghasilkan tudung jenama sendiri dengan hasil lukisan sendiri. Mungkin boleh Nadia ceritakan kepada penonton Rasa Sayang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, saya Nadia, merupakan founder jenama Hand Painted Hijab by Nadia Rusli. Okey, awal tercetusnya Hijab by Nadia Rusli ni sebenarnya masa tu Nadia macam tercari-cari tudung yang design cantik, yang macam printed tapi saiz labuh. Okey, sebab Nadia pakai 50 ke atas. So at that time husband pun cakap, why not Nadia buat tudung berasaskan design watercolour hand painted. And at the first place Nadia ingat macam just nak beli design ataupun hire orang kan. Tapi husband Nadia cakap, why not Nadia guna sentuhan Nadia sendiri, sebab Nadia memang daripada scene study lagi memang sangat passionate dengan watercolour, and lecturer pun perasan yang macam Nadia sangat talented lah dalam watercolour ni. Sampailah ke semester akhir final project tu pun waktu orang tengah guna software sebagainya kan, lecturer still macam suruh Nadia masukkan elemen sentuhan watercolour tu. Dan Alhamdulillah sejak daripada tahun 2016 rasanya sampailah ke sekarang, memang demand ada untuk watercolour hand painted hijab ni. Alhamdulillah. Untuk keunikan by Nadia Rusli ni sebab tudung tu memang watercolour base kan, memang tak banyak lah tak banyak tudung-tudung yang di luar sana yang gunakan watercolour base ni. So dia nampak eksklusif kan. Memang kita fokus ke watercolour saja. Okay, bercerita tentang macam background Nadia sendiri. Sebelum ni adalah seorang suri rumah. Sekarang pun masih suri rumah, tetapi masih suri rumah, dan sekarang ada company sendiri, produk by Nadia Rusli ni. Macam apa dia cabaran
yang Nadia lalui sebagai suri rumah dalam masa yang sama juga sebagai seorang usahawan? Well, cabaran dia banyak sebenarnya. Even dalam apa benda yang kita ceburi pun tetap ada kan cabaran tu. So, sebagai seorang isteri rumah, mesti orang membayangkan cabaran tu of course lah melibatkan anak-anak, suami, keluarga kan. So, sama juga macam Nadia. Even business, dia ada tambahan cabaran sikit lah. Okay, cabaran first fokus pada family kita, anak-anak, suami. Second, kita kena fokus kepada nak naikkan bisnes kita, dalam masa yang sama kita lead team. Okay, so benda tu macam kita faham bisnes ada naik turun. So dekat situ pun dah tahu cabaran dia macam mana kan. And anak-anak of course ada naik turun juga, ada bad mood, ada good mood, macam tantrum semua kan. Dan bila Nadia buat bisnes sendiri, Nadia memang bawa lah anak-anak ke office semua. So anak yang first dah orang kata dah tadika, so dia half day dia sekolah. So anak yang second tu memang 24 hours dengan Nadia lah. So kadang-kadang ada satu cabaran yang kita sendiri kena hadapi adalah mood Nadia sendiri. Okay, sebagai manusia biasa, kita pun ada naik turun kita. Okay, daripada bisnes, anak-anak, kita pun ada naik turun mood. Emosi kita sendiri. Emosi kita sendiri. So benda tu tak dinafikan lah. Dan part tu Nadia fikir kalau benda lain orang lain boleh bantu, dalam mood kita sendiri ni cabaran dia adalah kita kena bantu diri kita sendiri. Memang tak ada orang lain boleh bantu melainkan dengan izin Allah lah. Gitu. So macam mana kalau boleh tadi kita Nadia dah share apa cabaran dia kan, dan antaranya adalah cabaran mood mood Nadia sendiri. Macam mana? Lagi-lagi perempuan. Lagi-lagi perempuan. Macam mana Nadia sendiri atasi cabaran yang ada, termasuk cabaran untuk atasi mood tu? Okay, first kita kena, bagi Nadia sendiri kita kena ada satu prinsip lah. Kita kena back tu kepada kita fikir kenapa awal-awal dulu kita buat bisnes. Sebab itu adalah pilihan kita. Dan sebabnya masa Nadia start bisnes tu, Nadia tengah buat master and tengah mengandungkan anak pertama. So sebelum ada anak, kita dah set lah macam apa orang kata konsekuensi ataupun future kita macam mana nanti bila dah ada anak semua kan. Even kita just mampu merancang tapi kita tak tahu bila dah berdepan dengan benda tu apa yang kita akan hadapi kan. So first Nadia pegang prinsip bahawa anak-anak is my first priority. Kiranya kerja boleh stop, kerja boleh tangguh, tapi anak-anak ni dia akan keep membesar, betul kan? Dia akan keep membesar. So Nadia memang tak nak terlepas momen tu. That's why Nadia tak berdiri sendiri. Dari awal lagi aku dah decide aku nak jaga anak depan mata sambil buat bisnes. So memang anak-anak memang perlu dapat first orang kata lainan pertama lah macam tu kan. So kerja boleh hold, lelaki anak-anak tak boleh. So bila ada masalah macam tu, time tu lah dia tantrum, time tu lah dia nak, contoh kita tak sempat nak duduk ni. Okay, baru masuk office dah nak ni, nak itu kan. So first kita kena kawal emosi kita dulu. Okay, kita kena kawal emosi kita dulu. And then bila kita mampu kawal emosi kita, barulah kita macam boleh layan anak kita sebaiknya. Dengan nak layan team lagi kan. So macam benda tu sangat penting lah. Betul kan Kak Ayu? Betul. So selalu macam tu lah. Nadia memang settlekan pagi-pagi, kita settlekan emosi kita, anak-anak, and barulah keseluruhan team kita pun emosi dia pun terjaga macam tu. And next apa yang Nadia buat adalah of course kita kena seek help. Kita tak boleh macam kita ada masalah, kita biarkan benda tu berlarutan. Contohnya, of course, first suami. Okay, Nadia selalu cerita dengan suami. Oh hari ni anak-anak tengah ni, kadang-kadang snap gambar. Oh tumpah air, snap hantar kat suami. Sebab kita macam tak boleh biarkan benda tu macam kita pendam ataupun kita simpan seorang-seorang. So kita share je dengan suami. Bukannya nak mengharap suami nak talak pun, bukan. Tapi benda nak tu cerita macam je. nak cerita je, nak meluahkan je. So macam suami pun banyak membantu sebenarnya macam nak atasi cabaran tu kan. Dan masa ada kontak dengan suami, kadang-kadang kita share dengan parents, dengan ibu kita macam mana kita punya hari pada hari itu. Kadang-kadang cerita office ni anak-anak tengah ni. Sebab alhamdulillah mak Nadia pun duduk dekat. So kadang-kadang dia offer lah untuk macam kalau waktu launching, waktu busy tu mak offer lah untuk hantar anak ke semua. Kalau boleh seboleh-bolehnya memang kita nak susahkan parents kita kan. Tapi kalau mak dah offer tu kita consider balik. Kita bincang dengan husband. Ibu cakap macam ni so boleh tak kita hantar anak kat sini macam tu lah.
And Okay. lagi satu Kak Ayu, yang dia nak share lah. Ini mungkin secara general lah, bukan masalah usahawan ataupun si rumah je ke apa. Tapi apa yang kita buat, ini nak membuang stigma orang bahawa berjumpa dengan kaunselor tu untuk orang bermasalah sahaja. Okay? Betul. Kita orang dalam family kita orang, dalam hubungan, dalam kita orang punya ni, kita orang memang akan ada session yang kita orang jumpa dengan kaunselor. Ini mungkin tak ramai yang tahu. Mungkin orang rasa orang jumpa kaunselor ni mesti ada masalah rumah tangga lah apa semua kan. Tapi tak. Sebenarnya bagi Nadia, kita berbeza tau bila kita jumpa kaunselor, bila kita bercerita dengan, kita meeting dengan team, bila kita bercerita dengan parents, bila kita bercerita dengan kawan ataupun business partner kita, dengan circle business kita. Dia berbeza bila kita macam share kita punya masalah atau problem ataupun apa-apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita. Bila Nadia dengan jumpa kaunselor, benda tu macam refresh kita punya something yang macam kita tak pernah terfikir ataupun tak pernah terbuat. Kaunselor tu akan guide kita. Bukan dia beri solution, ataupun guide kita. So kita macam dapat satu ilmu atau idea yang macam kami rasakan macam kita tak pernah terfikir nak buat benda tu. So benda tu macam sangat membantu dalam membaik pulih emosi kita. Itu antara satu yang macam, dan dia tak pernah lagi share public, tak pernah menulis lagi share public pasal benda ni. Tapi menarik. Okay, something yang macam sangat-sangat bagus untuk dikongsikan bersama Rasa Sayang hari ni. Okay, saya rasa tu tips yang sangat besar maknanya, sebabnya betul tadi macam Nadia cakap, kita masyarakat kita lah, terutamanya masih lagi ada stigma kan, bila kita nak jumpa kaunselor ni, bila kita ada masalah besar, bila dah nak bercerai, bila problem tu dah melarat kan. Sebenarnya dia satu, macam Nadia sebut tadi lah, satu peluang yang sangat bagus sebab bila kita berjumpa dengan kaunselor, kita akan membuka tingkap jauhari kita. Maksudnya sebelum ni mungkin ada benda yang kita tak perasan tentang diri kita sendiri ataupun tentang hubungan kita, emosi kita. Tapi bila kita jumpa dengan kaunselor tu, kita akan mula menyedari, kenapa emosi kita macam ni, ataupun kenapa kita bersikap macam ni. Okay, itu satu tips yang saya kira sangat penting petang ni berkongsi dengan penonton dan rasa saya. Selain daripada tadi Nadia sebut, kita kena kawal emosi dulu sebelum kita settlekan anak-anak ataupun kita punya tim sekerja tu. Yang paling penting adalah diri kita sendiri kan. Itu juga antara perkara yang kita sebut dalam Rasa Sayang episod 1 tentang self-care kan. So tadi bila Nadia sebut tu, dia refresh balik lah. Maksudnya kita kena ingat bahawa yang paling penting adalah emosi diri kita dulu, barulah kita boleh menjaga emosi anak-anak ataupun orang lain. Dan tadi Nadia share juga kita perlu ada support system kan. Macam tadi ada ibu yang terdekat ataupun rakan-rakan, dan juga kita berkongsi, terutamanya bagi suri rumah ni, akak rasa yang paling dekat tu adalah pasangan lah. Sebab kalau kita di rumah, kita tak jumpa orang lain. So pentingnya untuk kita meluahkan kepada orang yang kita percaya apa mungkin ni lah tadi Nadia sebut, kita kongsi dengan ibu, bercerita dengan suami apa yang dia lalui. Okay, itu saya rasa memang tips-tips yang sangat penting untuk kesejahteraan emosi, terutamanya macam Nadia, seorang suri rumah, dalam masa yang sama seorang usahawan. So biasalah kalau macam kita ada anak-anak tu kan, so dalam masa yang sama kita kena uruskan rumah, kena uruskan bisnes kan. Mungkin Nadia boleh share lagi macam mana cara Nadia untuk mengimbangi keperluan antara semua tu, anak-anak, keluarga dan juga bisnes. Okay, macam mana cara Nadia mengimbangkan semua tu sebab Nadia seorang yang jenis play safe, dan ada jenis seorang yang nak buat something, Nadia kena cari ilmu and prepare. Okay, so dari situ kita boleh mengurangkan macam risiko-risiko supaya tak macam terlaga dinding lah. Contoh kalau dalam bisnes, sebelum Nadia ambil staff pun, Nadia macam cari ilmu dulu macam mana nak automatekan bisnes, macam mana nak tahu KPI, macam mana nak hasilkan SOP, macam data semua kan. So macam after all, sebenarnya cabaran itulah yang membentuk diri Nadia hari ini. So dulu memang Nadia akan cakap dengan husband, Nadia macam belum ready nak ambil staff, belum ready nak jadi leader. Tapi satu je Nadia pegang, cara nak macam
mengimbangkan semua benda tu is Nadia berpegang kepada cari ilmu. Bila kita ada ilmu, bila contoh ilmu parenting, ilmu anak-anak semua kan, even sampai sekarang pun kita orang still macam membaca banyak-banyak baca. And kalau buat bisnes pula, macam kita cari ilmu daripada kelas yang percuma, kelas yang berbayar sampailah yang ke ribu-ribu pun kita pernah bayar juga. Semua tu untuk macam mana kita nak belajar untuk balancekan kita punya kehidupan kita. Sebab sebagai seorang usahawan, si rumah, honestly bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah nak seimbangkan dua benda tu. Sebab bila kita macam tengah attend anak-anak dan masa yang sama staff pun tengah macam puan ni macam mana kan. So macam itulah antara cabaran dia kan benda tu. So memang nak tak nak kita perlu cari ilmu untuk improve kita punya knowledge, macam mana kita nak handle kita punya rutin kita punya kehidupan kita seharian macam tu. Okay. So Nadia rasa semua tu takkan mampu Nadia galas kalau tak ada support kerjasama daripada pasangan. Okay. Memang pasangan pun sangat-sangat yang peranan. Contohnya kalau hari tu memang busy nak launching, nak settlekan website, so husband lah yang akan macam take part, akan kemas rumah. Kalau pinggan tengah bertimbun, saya manusia biasa tau, walaupun saya founder, memang kiranya kita tak ada pembantu rumah semua kan. Memang kita hidup sebagai manusia biasa. Okay? Kita tak adalah terlalu sempurna kan. Tapi bila macam pinggan mangkuk bertimbun, husband yang tolong settlekan. Bila macam kita tak mampu tak sempat nak buat assistant, pasangan kita yang apa orang kata beri membantu, sangat-sangat membantulah. Sebab even sebenarnya walaupun kita bukan usahawan, kalau si rumah sepenuh masa pun memang itulah tanggungjawab dalam keluarga kita kan, pasangan masing-masing kan. So bagi Nadia salah satu lagi cara nak seimbangkan adalah kena give and take. So apa yang Nadia fikir, tugas hakiki saya adalah sebagai seorang isteri, seorang ibu. Okay, so saya punya saya punya bisnes tu adalah perkara kedua yang saya jadikan sebagai passion, dan dalam masa yang sama niat saya adalah untuk macam membantu orang untuk dapatkan tudung yang terbaik, untuk berkongsi rezeki, untuk salurkan passion, untuk macam share dengan staff. Seronok tau bila kita macam every month kita bagi gaji dekat staff kan, walaupun sale waktu tu taklah terlalu banyak, tapi kita dapat berkongsi macam satu benda yang macam satu benda yang macam mampu bagi kita kepuasan lah, macam tu. Seronok sebenarnya kan. Jadi so lagi satu, Nadia selalu explain pada anak-anak macam okay, hari ni ibu ada launching. Okay, so kita bila kita involvekan anak-anak, diorang faham apa yang ibu tengah buat, apa ibu tengah ni sekian-sekian. So dengan husband pun kita beritahu, okay hari ni kita ada ni. So macam mana? So sehari sebelum tu dia dah readykan emosi kita macam tu kan. So macam nak seimbangkan dua benda tu, bukan kita seorang je yang perlu take part, tapi sekeliling kita macam tu. So kita lah yang kena involvekan orang. Kalau kita tak beritahu, orang tak tahu. So macam bagi Nadia benda tu lah. So kita kena dia macam melibatkan semua perkara untuk mengimbangkan antara keluarga dan juga bisnes. Okay, menarik. Saya rasa ada satu benda yang ada pada karakter Nadia ni. Nadia ni suka bercerita. Sebab bila kita, macam tadi Nadia sebut, bercerita dengan anak-anak, bercerita dengan pasangan, walaupun benda tu mungkin ada sesetengah orang dia rasa benda yang biasa, tetapi komunikasi dalam rumah tangga tu, itulah cerita-cerita supaya pasangan kita ataupun anak-anak, walaupun memang anak-anak Nadia kiranya masih lagi kecil dan tidaklah boleh mampu berupaya memahami semuanya, tapi pentingnya bila dah ada komunikasi tu daripada awal kan, bersama pasangan, bersama anak tu. Sebenarnya dia seorang yang pendam. Okay, pemendam, alright. Bila dia jumpa kaunselor, dia ajar, dia guide macam mana nak macam ni. So kalau dalam keadaan isteri pendam tu, apa yang kita nak suami buat supaya kita bercerita. So macam Nadia nak advice lah kepada semua yang dengar sharing saya. Do something, buat something. Macam kita jumpa kaunselor pun just untuk macam
adventure, macam nak tukar mood ke macam dalam keluarga. So macam Mhm. benda tu banyak bagi kita improve. So itu tu antara tips yang Nadia belajar masa jumpa dengan Yes. kaunselor lah yang bercerita. Betul. So saya rasa, akak rasa itu bukan satu benda yang mudah dan biasa sebab setengah Yes. isteri ni, perempuan ni dia lebih suka kalau merajuk senyap, kalau ada terasa apa-apa diam. Tapi bila Nadia cerita, Nadia suka bercerita tu satu benda yang saya rasa penting lah terutamanya untuk orang perempuan ni amalkan. Walaupun dah berkahwin ke ataupun belum, komunikasi dalam dalam sesuatu dengan kawan ke dengan pasangan ke dengan anak kan. Itu antara benda yang saya kira menarik lah Nadia kongsikan hari ni. Okay, Alhamdulillah kita sebenarnya dah nak sampai kepada penghujungnya. Saya kira banyak tadi tips sebenarnya bukan tips usahawan ataupun tips suri rumah je, tapi tips untuk diri kita sendirilah kan sebagai kita seorang wanita kan. Sama ada kita bekerja ataupun kita menjadi suri rumah, yang paling penting adalah kita menjaga kesejahteraan diri kita. Mungkin untuk penutup, Nadia boleh kongsikan apa harapan Nadia kepada semua wanita dan juga penonton Rasa Sahih. Silakan Nadia. Okey, sebelum berakhir, harapan dia kepada semua wanita yang sebab saya percaya sekarang ramai yang macam terfikir-fikir nak berhenti kerja, nak buat bisnes, nak jaga anak semua tu kan. Mudah sebenarnya tapi enjoy. So bila kita yang tak bekerja, kita teringin nak bekerja. So apa yang Nadia boleh advise is just kita cherish the moment. Okay, kita kena letakkan satu prinsip kenapa kita buat ni, kita berpegang pada prinsip tu and kita jalani hidup seadanya. Tak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Macam kita orang dalam bisnes kan, ada brand yang betul-betul dah famous, kita orang brand yang kecil-kecil. So macam benda tu macam kita just follow the flow. Tapi Nadia tahu bahawa Nadia pegang pada prinsip anak is first. Okay, so macam kita tak boleh terlalu nak kejar bila kita tak boleh nak kejar benda tu bila kita tinggalkan anak macam tu. So macam Nadia percaya Nadia mampu buat setakat ni sebab Nadia still ada anak-anak yang perlu Nadia bagi perhatian. So macam tu Nadia cakap, kita perlu macam tahu diri kita, kenal diri kita, tahu kemampuan kita, seek help, ada prinsip, buat yang terbaik, buat yang termampu dan always do something untuk beri manfaat pada orang lain insyaAllah. Sebab Dr. Har lagi banyak kita memberi sebenarnya lagi gembira kita, lagi happy, tak rasa hidup kita kosong gitu. Okay. Itu saya rasa antara prinsip Nadia lah untuk sama-sama memberi, sebab itulah kepuasan hidup kita yang sebenar kan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Nadia untuk semua tips-tips perkongsian tadi, dan terima kasih juga kepada penonton Rasa Sayang yang sedang mendengar, melihat, menonton perkongsian Rasa Sayang ini. Dan jadi ini mungkin titik bermulanya kesedaran kepada semua wanita ataupun penonton Rasa Sayang yang sedang menonton kami petang ni, untuk kita sama-sama pertama menjaga kesejahteraan diri kita dan kita melihat semula macam tadi Nadia kata prioriti ataupun di mana letaknya prioriti antara keluarga, kerjaya ataupun apa sahaja yang sedang kita usahakan. Dan yang paling penting tadi macam Nadia kongsikan, keluarga adalah yang paling utama. Masa anak-anak membesar ni dia tak lama kan, kejap je nanti tiba-tiba dah besar. So insyaAllah banyak tadi perkongsian yang telah Nadia kongsikan, dan antaranya yang saya nak sebut adalah big why yang tadi, kenapa macam tadi Nadia kata bila ada cabaran-cabaran tu kita lihat semula kenapa kita buat satu perkara tu, iaitu bermula dengan niat kita, dan itulah akhirnya nanti akan mendorong passion kita, dan akhirnya barulah kita boleh menyimbangi kehidupan kita antara keluarga dan juga kerjaya. Okay, macam biasa tagline kita, rasa sayang, sebarkan sayang. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Wanita Ikram.